ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah membahaskan kitab karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, antara ulama Madinah pada waktu sekarang. Ashru qawaid fi tazkiyat an-nafs, 10 prinsip penyucian jiwa. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dalam kuliah-kuliah sebelum ini kita telah sempat membahaskan 5 prinsip, 5 daripada 10 prinsip yang dibahaskan dalam kitab ini, di mana prinsip yang pertama ialah tauhid, tauhid, mengesakan Allah dalam hal-hal ibadah. Prinsip yang kedua ialah doa menjadi kunci penyucian jiwa. Prinsip yang ketiga, Al-Quran Al-Karim ialah sumber penyucian jiwa. Prinsip yang keempat ialah mengambil contoh dan tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala prinsip yang kelima yang kita bahaskan dalam kuliah semalam ialah penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. Kita kosongkan jiwa kita atau kita bersihkan jiwa kita daripada hal-hal kotoran, dosa dan noda. Manakala tahliyah, kita mengisi jiwa kita, mencantikkan jiwa kita dengan amal-amal ibadah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan bahaskan prinsip yang ke-6, ya, prinsip yang ke-6 dalam penyucian jiwa, iaitu menutup segala laluan yang boleh mengeluarkan diri daripada penyucian jiwa, menjauhkannya daripada kebaikan, serta menjerumuskannya ke lembah kehinaan. Sekali lagi, prinsip yang ke-6 yang kita akan bahaskan pada malam ni ialah menutup segala laluan yang boleh mengeluarkan diri daripada penyucian jiwa, atau yang boleh menyebabkan jiwa menjadi rosak, menjauhkannya daripada kebaikan, laluan-laluan yang boleh menjauhkan jiwa kita daripada kebaikan, serta menjerumuskan jiwa kita ke dalam lembah kehinaan. Jadi itu prinsip yang ke-6 yang insya-Allah kita akan bahaskan pada malam ni. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mereka yang mengikuti daurah membahaskan kitab 10 prinsip penyucian jiwa berdasarkan kitab terjemahan yang telah kita pilih, boleh lihat di muka surat 70. Kata penulis Syekh Abdul Razak, seorang hamba atau seorang manusia sangat perlu untuk menutup segala laluan yang boleh menodai dan mencemarkan jiwanya. Sesungguhnya telah datang perumpamaan dalam As-Sunnah yang menjelaskan perihal bahayanya seseorang hamba itu terjerumus masuk ke dalam perkara yang mensia-siakan agamanya. Apa maksudnya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bahaskan lebih lanjut? Menjelaskan kepada kita, dalam bab ini penulis nak menjelaskan kepada kita bahawa manusia sepanjang hidup dia akan berdepan dengan bermacam-macam
cobaan dan godaan. Jadi tidak cukup dengan seseorang itu mendakwa dan berazam untuk menelusuri di atas jalan yang lurus, jalan agama, jalan yang ditetapkan oleh syariat. Tidak cukup dengan sekadar itu, sekadar seorang itu mempunyai kefahaman dan keazaman, dan dengan itu dia menyangka bahawa dia akan terus berada di atas jalan yang lurus. Tidak, realiti kehidupan seperti yang dapat kita lihat, bahawa dalam masa yang sama seseorang akan berdepan dengan macam-macam godaan-godaan. Seseorang akan banyak berdepan dengan bermacam syubhat dalam kehidupan sehariannya. Bermacam-macam syubhat, dan seperti yang dikategorikan, disebutkan oleh para ulama, godaan-godaan ini berbentuk syubhat dan berbentuk syahwat. Hal-hal syubhat yang boleh menggugat agama, manakala hal-hal syahwat ialah apa yang boleh menggugat hal-hal urusan dunia kita. Baik, jadi ini menuntut supaya atas seseorang Muslim itu, supaya dia berwaspada akan hal-hal syubhat dan hal-hal syahwat ini. Kerana antaranya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana hal-hal syubhat seperti mana hal-hal syahwat, dia boleh menodai, boleh mengotori jiwa kita. Baik, jadi kita lihat, kata penulis dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات. Allah mengumpamakan sebuah perumpamaan jalan yang lurus. Di atas dua sisi jalan itu terdapat dua dinding. Pada kedua-duanya terdapat pintu-pintu yang terbuka luas. Di atas pintu-pintu itu terdapat tabir penutup yang halus. Yani di sini Nabi SAW memberikan satu perumpamaan, di mana Nabi menyebut akan adanya jalan yang lurus, manakala di tepi jalan lurus itu, pada kedua belahnya, kanan dan kiri jalan lurus itu ada dua dinding. Jadi boleh kita bayangkan, dalam kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita cuba bayangkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada jalan lurus, dan di sebelah kanan dan kiri jalan lurus itu ada dinding, dan pada kedua dinding di sebelah kanan dan kiri jalan lurus itu ada pintu-pintu, yakni ada banyak pintu yang terbuka luas. Sepanjang jalan lurus ini ada banyak pintu-pintu yang terbuka di sebelah kanan dan kiri jalan lurus itu. Di atas pintu-pintu itu terdapat tabir penutup yang luas. Tabir penutup yang halus. Jadi ada jalan lurus, di sebelah kanan dan kiri jalan lurus itu ada dinding, sepanjang jalan itu ada dinding, dan pada dinding itu ada pintu-pintu, yang terbuka luas, dan di bahagian atas pintu yang terbuka luas itu ada tirai, ada tabir penutup yang halus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan terjemahannya. Di atas pintu jalan tadi terdapat penyeru yang berkata, di atas pintu jalan tadi terdapat penyeru yang berkata, wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke dalam as-sirat, dan janganlah kalian menoleh ke sana dan kemari. Maknanya di atas jalan yang lurus itu ada suara memanggil manusia supaya mereka istiqamah,
committed di atas jalan yang lurus itu, jangan melencong terpesong ke kanan atau kiri. Sementara di bahagian dalam daripada as-sirat juga terdapat penyeru yang selalu mengajak untuk masuk ke dalamnya. Di sepanjang jalan lurus tu, di sebelah kanan dan kiri, ada juga suara-suara yang memanggil, mengajak orang-orang yang berada di atas jalan lurus itu supaya singgah masuk ke dalam pintu-pintu yang terbuka itu. Jika seseorang hendak membuka pintu-pintu yang berada di sampingnya, maka ia berkata, celaka kamu, jangan sesekali kamu membukanya, kerana jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Ada suara-suara memanggil, suruh masuk, tetapi bila seorang itu mendatangi pintu itu, nak buka, kerana dia tak dikunci, boleh buka. Tetapi waktu itu ada suara yang lain pula, yang memberi amaran, celaka kamu, jangan sekali-kali kamu membukanya, jangan kamu buka pintu lencongan kanan dan kiri ni, kerana jika kamu membukanya, maka kamu akan terjerumus masuk ke dalamnya. Maka Nabi SAW menjelaskan, as-sirat itu, jalan yang lurus itu ialah Islam. Dua dinding itu di sebelah kanan dan kiri jalan lurus itu, jalan yang lurus itu merupakan had batasan Allah Ta'ala. Sementara pintu-pintu yang terbuka pula ialah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi dinding yang ada di sebelah jalan yang lurus itu, dinding sebelah kanan dan kiri, itu semua batasan-batasan Allah. Yani garis-garis panduan, ketetapan-ketetapan Allah. Seperti yang kita sedia maklum dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dalam apa juga tindak tanduk kita, sama ada dalam bab ibadah atau bab dunia, kita ada batasan, kita ada had limitasi, di mana kita ditegah daripada melampauinya. Jangan bersikap melampau batas dan jangan juga bersikap cuai. Ini semua batasan-batasan. Batasan ada kiranya kita kata maksimum dan minimum lah. Jangan melampau melebihi had maksimum, kerana itu dikira melampau. Dan jangan cuai sehingga turun di bawah batasan minimum. Sebaliknya, hendaklah kita berada di pertengahan. Jadi ini yang diumpamakan dengan dinding di sebelah kanan dan kiri sebelah jalan yang lurus itu. Sementara pintu-pintu yang ada di sepanjang dinding yang lurus itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyeru di depan as-sirat itu ialah kitab Allah. Yani penyeru, suara yang menyeru manusia supaya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus itu ialah Al-Quran. Yani kita kata Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan penyeru di atas as-sirat pula, penasihat Allah yang terdapat di dalam hati setiap seorang Muslim, yang memberi amaran tadi. Bila seseorang itu nak menerobosi pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah, sering sahaja kalau seorang itu nak melakukan suatu hal maksiat dan seumpamanya, na'udzubillah, kita dapati ada suara dalam diri kita yang membisikkan kepada kita, yang memberi peringatan kepada kita. Jadi kata Nabi, penyeru di atas as-sirat pula ialah penasihat Allah, yakni naluri yang terdapat di dalam hati setiap seorang Muslim, yakni naluri yang terdapat di dalam jiwa setiap seorang Muslim. Dalam jiwa kita ada naluri, atau kadang-kadang mungkin disebut sebagai insting dan seumpamanya, bisikan hati. Dan bisikan hati ni sering sahaja memberi peringatan kepada kita dari semasa ke semasa.
khususnya apabila seseorang itu nak terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi tak dinafikan dalam diri manusia juga ada apa yang dinamakan sebagai nafsu. Jadi nafsu dia mendorong kepada kejahatan. Manakala ya naluri hati, bisikan jiwa menyeru kepada kebaikan. Jadi sering sahaja ada pertembungan antara kedua-dua baik dan buruk ini, antara naluri dan nafsu, ya. Baik, jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnadnya, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Cuma saya lihat dalam terjemahan yang diterbitkan oleh PIS, dia ada nota penyunting, dia kata hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Wallahu alam kenapa pihak penerbit dia memilih Syekh Shu'aib Al-Arnaut, sedangkan takhrij yang dikemukakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ada, ya. Saya lihat hadis ini ditakhrijkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Mishkatul Masabih, dan beliau menjelaskan bahawa ya hadis ni sahih. Jadi kenapa dipilih? Kalau dibandingkan antara Syekh Al-Albani rahimahullah dengan Syekh Shu'aib, insya-Allah kita sedia maklum bahawa Syekh Al-Albani dia takhrijnya lebih diterima ramai, ya, berbanding takhrij Syekh Shu'aib yang barangkali dia tidak ke depan seperti mana Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Di samping ada kritikan, ya, termasuk kritikan dari Syekh Al-Albani sendiri ke atas Syekh Shu'aib, sekalipun tak dinafikan bahawa Syekh Shu'aib memang dia ada usaha dan ada banyak sumbangan dalam bab takhrij. Cuma apa yang saya bangkitkan di sini ialah dari segi keutamaan, ya. Keutamaan mana yang takhrij mana yang sepatutnya kita utamakan, ya. Walau macam mana pun, ya, ini sekadar pandangan, ya. Baik, kemudian penulis Syekh Abdul Razak dia membawakan perkataan daripada Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang berkata, sesiapa yang berada di dunia dan terkeluar daripada istiqamah di atas as-sirat, lalu dia membuka pintu-pintu perkara haram yang terletak di sebalik tirai kiri dan kanan jalan tersebut, lalu dia masuk ke dalamnya, sama ada perkara yang haram itu tergolong dalam kategori syahwat mahupun syubhat. Jadi kita dah sebut tadi, ini perkara-perkara yang haram, ya. Kita boleh kategorikan, kita boleh bahagikan perkara haram secara amnya. Dia ada dua kategori, yang melibatkan syubhat atau yang melibatkan syahwat, ya. Jadi yang melibatkan syubhat ini dia lebih berkait dengan agama, ya. Terjerumusnya seorang itu dalam hal-hal syubhat ini dalam apa yang berkait dengan persoalan-soalan agama, ya, sama ada dalam bab akidah atau ibadah. Manakala terjebaknya seorang dalam hal syahwat, ini dia lebih kepada hal-hal dunia, seperti na'udzubillah, ya, minum arak, judi, zina dan seumpamanya. Ini hal-hal syahwat, ya. Baik, jadi kata Ibn Rajab tadi, ya, dia sama ada perkara yang haram itu tergolong dalam kategori syahwat ataupun syubhat, nescaya dia akan dicangkuk oleh cangkuk-cangkuk yang berada di atas as-sirat tersebut di sebelah kanan dan kirinya, bersesuaian dengan kadar pintu-pintu perkara haram yang dibuka dan dimasukinya di dunia. Nak kata bahawa, ya, dalam perumpamaan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita ibarat, ya, atau kehidupan agama
jalan agama Islam itu ibarat jalan yang lurus, dan di sepanjang jalan lurus itu ada dinding, dan pada dinding itu ada pintu-pintu, di mana dinding sepanjang jalan lurus itu ialah ketetapan syariat, batasan-batasan syariat dalam hal agama atau hal dunia. Manakala pintu-pintu yang dibuka itu adalah ibarat pintu-pintu syubhat dan syahwat, di mana Ibnu Rajab menjelaskan lagi bahawa pada pintu-pintu syubhat dan syahwat ini ada cangkuk-cangkuk. Apa artinya cangkuk-cangkuk? Maknanya benda yang boleh memerangkap seseorang, menangkap seseorang, ya, kalau dia melaluinya, ya. Dan cangkuk-cangkuk ni, seperti mana pintu-pintu syubhat dan syahwat ni, dia ada yang lebih besar daripada yang lain, bergantung kepada sejauh mana seriusnya perkara syubhat atau syahwat tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, demikian juga firman Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam surah An-Nur ayat 30, Allah memerintahkan atas manusia, ya, atas orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Ini antara saranan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha seseorang itu menjaga diri dia secara amnya dan menjaga kesucian jiwanya secara khasnya dengan menjaga pandangan mata. Ini pandangan mata, sering saya dengar, ya, ada yang memberikan perumpamaan, mengatakan bahawa mata merupakan pintu jiwa. Mata merupakan pintu jiwa. Maknanya mata ni dia berhubung langsung dengan jiwa. Apa yang dilihat oleh mata boleh mempengaruhi jiwa, ya. Ada dalam bahasa Inggeris, kalau tak silaplah, orang sering disebut the eyes are the windows to the soul. Ini lebih kurang macam itulah, ya. Tapi nak kata ada benarnya di situ, ya, ada benarnya di situ bahawa mata ini dia mempunyai peranan dia yang cukup besar, cukup signifikan, ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang dipandang boleh mempengaruhi jiwa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30 yang kita baca tadi memerintahkan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, supaya menundukkan pandangan mereka. Apa artinya menundukkan pandangan mereka? Maknanya menjaga pandangan mereka daripada melihat benda yang haram. Dan kadang-kadang, tuan-tuan, jangan terkejut, sekiranya ada sahaja suara-suara yang mengatakan, yang memperkecilkan persoalan melihat benda yang haram. Mereka kata, alah, apa salahnya, tengok je. Perkataan-perkataan macam ni, ya, apabila disebutkan tentang, ya, perlunya kita menundukkan pandangan mata kita, mungkin ada suara yang kata, kenapa macam tu, ya, ini mungkin mereka kata ini ciptaan Allah dan seumpamanya lah. Apa salahnya kita pandang je, kita tak buat apa-apa. Perkataan-perkataan yang seperti itu. Sedangkan perkataan ini semua menunjukkan kejahilan orangnya. Kerana pertamanya dia bertentangan dengan ayat surah An-Nur ayat 30 yang kita baca tadi, di mana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
supaya menjaga pandangan mata mereka daripada melihat perkara yang haram. Keduanya, ungkapan-ungkapan seperti itu menunjukkan bahawa orangnya tidak faham bahawa apa yang mata kita pandang boleh mempengaruhi jiwa. Ya, boleh mempengaruhi jiwa. Khususnya dalam bab melihat perkara-perkara yang haram. Bahawa ini semua boleh mempengaruhi iman dan takwa kita. Ya, menyebabkan iman dan takwa kita dinodai dengan perkara-perkara haram yang dilihatnya. Seterusnya penulis dia menukilkan kata-kata Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah yang berkata, perintah menundukkan pandangan didahulukan ke atas menjaga kemaluan. Yang ini dalam ayat surah An-Nur ayat 30 tadi. Allah perintah supaya orang beriman menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi Allah mendahulukan perintah supaya menundukkan pandangan sebelum menjaga kemaluan. Kerana pandangan adalah perutusan zina, pemimpin bagi segala kejahatan, dan bala bencana yang dibawanya lebih dahsyat dan lebih banyak. Bala bencana yang dibawa oleh pandangan mata. Nak kata mata ni, dia punya kesan apa yang dilihatnya cukup besar, cukup signifikan. Jadi dengan melihat benda-benda yang haram, dia sangat-sangat mempengaruhi seseorang itu. Berbezalah. Kita ada panca indera kita ada 5. Ya, deria, melihat, mendengar, menghidu, merasa, menyentuh. Antara 5 panca indera ini, boleh kita simpulkan di sini bahawa panca indera mata dia paling kesan dia paling besar, ya, berbanding panca indera yang lain, ya, dari sudut terjebaknya dalam hal-hal yang haram. Kemudian penulis menukilkan kata-kata Syekh As-Sa'di pula rahimahullah, dia berkata, kerana sesiapa yang menjaga kemaluan dan pandangannya akan bersihlah ia daripada segala kejahatan yang merosakkan pelaku amalan yang keji, dan akan sucilah segala amalannya, disebabkan dia meninggalkan perkara haram yang jiwa sentiasa kemaruk dan menyeru kepadanya. Ini nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan, dan mata ini merupakan, ya, panca indera yang boleh mendorong ke arah itu. Sesiapa meninggalkan sesuatu kerana Allah, niscaya Allah akan menggantikan baginya kebaikan yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan itu. Nak kata bahawa, ya, pandangan mata dan juga kemaluan ini semua, ya, antara anggota-anggota yang boleh seseorang itu terjebak dalam hal-hal dosa dengan kalau disalahgunakan, ya, disalahgunakan kedua-dua anggota itu. Seterusnya kata penulis, oleh sebab itulah termasuk daripada tanda kebaikan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, berupa ucapan yang berlebihan, pandangan yang berlebihan, dan lain-lain. Ini seperti mana hadis Nabi SAW, "Man husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nih." Di antara kebaikan seseorang Muslim itu ialah dengan dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengan dia. Meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya. Maknanya dia tidak menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang tak berkenaan baginya, yang tidak ada manfaat untuknya, ya. Sebaliknya fokus dan perhatiannya ialah kepada hal-hal yang bermanfaat. Adapun perkara-perkara yang tak ada manfaat, perkara-perkara yang tidak berkait dengan dia, itu dia abaikan. Dan boleh saya sebutkan di sini, ini antara kefakihan seseorang.
Ini antara tanda intelektual seseorang, antara tanda kebijaksanaan seseorang itu. Kalau dia menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengannya. Berbeza dengan masyarakat awam, berbeza dengan orang-orang yang jahil, di mana sering sahaja kita akan mendapati bahawa mereka sibuk siang dan malam dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, dengan hal-hal yang tidak ada berkait dengan dia. Ya, orang kata dia menyebutkan diri dia tak tentu pasal. Ya, sedangkan itu semua tidak berkenaan dengan dia. Tetapi dia orang kata apa? Nak buat sibuk-sibuk lah. Ya. Dan banyak sahaja contoh-contoh yang kita boleh berikan dalam hal ini. Ya. Lebih-lebih lagi pada hari ini dengan adanya media sosial dan sebagainya. Lihat sahaja topik-topik yang dibahaskan. Ya, adakah dia hal-hal yang memberi manfaat kepada iman dan takwa kita, atau dia lebih kepada perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang melibatkan hal-hal orang lain, benda-benda yang tidak ada berkait dengan urusan kita, yang bukan termasuk dalam tanggungjawab kita pun, bukan termasuk dalam bidang kita pun, tapi kita nak menyebutkan diri kita dalam hal-hal seperti itu. Kalau antara contohnya ialah politik lah. Ini satu contoh yang mana sering saja kita dapati bahawa masyarakat terjerumus dalamnya untuk membahaskan perkara-perkara hal-hal politik, yang mana kita sedia maklum bahawa dia melibatkan perselisihan, melibatkan pertembungan, melibatkan perebutan dalam hal-hal dunia, dalam hal-hal yang melibatkan jawatan dan kekuasaan. Tetapi ramai sahaja yang terlibat dalam hal-hal seperti ini dengan memberi pandangan, dengan berdebat siang dan malam, sedangkan sudahan dia sejauh mana perkara itu bermanfaat bagi individu tersebut. Kita tak nafikan bahawa bidang-bidang ni ada orangnya, ada orang yang berkait dengannya, yang itu memang urusan dia. Tetapi adakah ini bermakna orang lain pun boleh masuk campur dan sebagainya? Jadi ini semua sekadar peringatan lah. Jadi kembali kepada hadis Nabi SAW, baginda menyebutkan bahawa di antara kebaikan Islam seseorang, bahawa dia seorang Muslim yang baik, ialah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, dalam hal-hal yang berupa ucapan yang berlebihan, banyak bercakap. Kadang-kadang boleh saya sebutkan di sini sekadar saya nak lontarkan pandangan, terserah kepada tuan-tuan untuk menilai. Dalam menggunakan media sosial, tidak dinafikan bahawa media sosial ini dia adalah ibarat serampang dua mata, senjata di kedua-dua belah, senjata di kedua-dua belah. Maknanya dia hujung depan dan belakangnya adalah tajam, di mana kita boleh gunakan untuk maslahat kita, atau dia boleh memberi mudarat kepada kita. Bergantung kepada bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut. Jika kita menggunakan untuk hal-hal yang baik, maka dia akan memberi manfaat buat kita. Tetapi kalau kita salah guna media-media sosial ni, maka dia akan memberi mudarat kepada kita. Jadi kita kena bertanya kepada diri kita, macam mana kita menggunakan media sosial ini. Adakah untuk kita menyebarkan ilmu, untuk kita sebarkan nasihat, untuk kita memberikan teguran dan peringatan, atau adakah kita gunakan sekadar untuk membuang masa, untuk kita berbual-bual kosong, apatah lagi barangkali untuk kita menceritakan hal orang lain, memburuk-burukkan orang lain, mengumpat, menimbulkan perkelahian, perbezaan antara pihak-pihak. Jadi ini semua peringatan
buat kita lah, ya. Dan juga, ya, menjaga pandangan, ya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat berupa ucapan yang berlebihan atau pandangan yang berlebihan. Boleh saya kata, dalam bab pandangan misalnya, ya, antara sunnah Nabi SAW apabila seorang itu keluar rumah, secara amnya kita kata kita dituntut supaya menjaga pandangan. Bila disebut jaga pandangan ni maknanya bila kita keluar rumah secara khasnya. Ya, ada pun kalau di dalam rumah kita itu tempat kita. Ya. Tetapi bila kita keluar rumah, di situ kita berdepan dengan bermacam-macam, ya, cobaan. Termasuklah cobaan pandangan mata. Antara sunnah Nabi SAW ialah apabila baginda jalan dengan cepat dan tanpa menoleh-noleh. Tanpa menoleh-noleh ke kanan dan kiri. Antara sifat Nabi apabila berjalan, Nabi jalan terus ke depan. Ini bukan jalan, orang kata apa, jalan secara kita kata terhege-hege, dan bukan dengan menoleh kanan dan kiri melihat orang, siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang lalu. Tidak. Nabi jalan terus. Maka ini antara apa yang kita boleh praktikkan apabila kita keluar di rumah. Demikian juga bila kita naik kenderaan. Bila naik kenderaan, pastikan kita fokus di hadapan. Jangan kepala kita nak menoleh ke kanan kiri, kerana antaranya itu boleh membahayakan pemanduan kita. Perasan atau tidak, sering sahaja antara punca kemalangan di jalan raya, kadang-kadang bila berlaku kemalangan di seberang jalan, ada kalanya juga berlaku kemalangan di sebelah satu lagi tu, ya. Di seberang jalan tu berlaku kemalangan, tapi tak semena-mena tidak berapa lama kemudian berlaku kemalangan di sebelah sini pula. Kenapa? Kerana gara-gara, ya, semua duk sibuk nak tengok kat seberang jalan, nak tengok kemalangan tu. Tak pasal-pasal mereka pun terkena kemalangan. Jadi ini nak kata, ini sebagai contoh lah, ya, sebagai contoh, ya, antara keutamaan kepentingan menjaga pandangan. Kemudian penulis dia menukilkan kata-kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dia mengatakan majoriti maksiat yang berlaku terhasil disebabkan oleh ucapan yang berlebihan dan pandangan yang berlebihan. Kedua hal ini adalah ruang yang paling luas dimiliki oleh syaitan kerana kedua anggota perbuatan ini tidak pernah jemu dan bosan. Subhanallah, ucapan yang berlebih-lebihan, pandangan yang berlebih-lebihan. Kata Ibn Al-Qayyim, dua anggota ni paling luas untuk syaitan menggoda manusia supaya terjebak dalam hal-hal dosa, dalam apa yang melibatkan kata-kata dan pandangan. Kenapa? Kerana kedua anggota ini, anggota mata dan lisan, tak pernah jemu dan bosan. Subhanallah. Maknanya kita lebih banyak memandang dan bercakap berbanding kita gunakan anggota badan kita yang lain. Kita lebih banyak memandang, kita lebih banyak bercakap berbanding kita menggunakan anggota badan kita yang lain. Jadi bila kita pandang berlebih-lebihan, apa artinya pandang berlebih-lebihan? Maknanya tanpa batasan, semua benda kita nak tengok. Ya. Kalau keluar rumah, semua kita tengok ke kanan dan kiri. Dan kadang-kadang ada satu istilah yang bagi saya istilah yang diselewengkan. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan dengar istilah orang kata cuci mata? Dia contohlah, dia kata, oh, pergi ke pantai, dia cuci mata dia. Subhanallah, betapa menyimpangnya ucapan itu. Kerana apa yang dimaksudkan dengan cuci mata di sini, maknanya dia tengok orang yang kat tepi pantai.
yang mana tidak lari daripada terdedahnya aurat dan sebagainya. Tapi adakah benar itu satu proses penyucian mata atau mengotorkan mata? Jadi sebetulnya mengotorkan mata. Jadi itulah ya, menjaga pandangan dan menjaga lisan. Banyaknya dosa-dosa akibat dua anggota ni. Sebab tu dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi kata barang siapa yang beriman dengan Allah dan akhirat, maka hendaklah dia berkata baik. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jaga lisan. Pada hari ini kita kata barangkali kita kurang berinteraksi, tapi kita lebih banyak menulis dalam media sosial lah, ya, Facebook ke WhatsApp ke dan sebagainya. Maka pastikan kita menulis kataan-kataan yang baik-baik belaka. Kalau tidak, kita tahan jari kita, tahan lisan kita. Demikian juga dengan mata kita. Jangan kita tengok-tengok sebarangan, ya. Seterusnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, tuan-tuan dan puan-puan, maka hendaklah seorang hamba menjadi seorang yang berakal dan bijaksana dengan meminta kepada Allah Azza wa Jal kesabaran dan keselamatan, serta memotong segala jalan yang boleh menjerumuskannya kepada perbuatan mensia-siakan dirinya, sekaligus membawanya kepada kejahatan. Nak kata bahawa di samping apa yang telah kita sebutkan tadi, ya, maka dalam usaha kita menjaga jiwa kita, memelihara jiwa kita daripada sebarang kotoran, dosa dan noda, antara cara kita jaga jiwa kita ialah dengan kita berdoa. Jangan sekali-kali kita lupa untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesabaran dan keselamatan. Kesabaran apa? Yani kesabaran untuk terus istiqamah di atas agamanya. Kesabaran dalam melaksanakan suruhannya. Seperti mana kesabaran dalam menahan diri daripada larangannya. Menuntut kepada kesabaran. Nak menjaga mata perlu kepada kesabaran. Ya, kerana kalau nak ikutkan nafsu, nak tengok semua. Lisan perlu kepada kesabaran. Menahan lisan perlu kepada kesabaran. Kerana kalau boleh kita nak lepas je cakap. Lagi-lagi kalau kita dalam keadaan marah, geram dan sebagainya, kalau boleh kita nak sembuh segala maki hamun. Tetapi seorang Muslim itu dia adalah seorang yang ada kekuatan menundukkan dirinya, antaranya supaya dia menjaga jiwanya. Jadi jangan kita lupa akan kekuatan berdoa. Kita berusaha, kita berikhtiar, kita berazam dan bersungguh-sungguh, tetapi kemuncaknya jangan sekali-kali kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memberi kekuatan kepada kita. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, agama seseorang itu ialah modalnya. Apa artinya agama seseorang itu ialah modalnya? Maknanya kita kat dunia ni, modal kita, maknanya kita punya benda paling bernilai, ya, benda yang paling bernilai bagi kita di dunia ini ialah agama kita. Benda yang lain kalau hilang tak apa, tetapi jangan sampai kita gadaikan agama. Itu maksudnya. Agama seseorang ialah modalnya. Dan ini yang kita akan bawa ke akhirat. Benda-benda hal dunia lain semua kita akan tinggalkan. Mensia-siakannya adalah kerugian dunia dan akhirat. Yani jangan sekali-kali kita sia-siakan. Yani apa yang melibatkan akidah, apa yang melibatkan amal ibadah, apa yang melibatkan akhlak, ini semua sebahagian daripada agama kita. Yang terutamanya akidah.
Kita kena pelihara akidah kita. Kita kena pelihara amal ibadah kita dengan sedaya upaya kita. Ya. Dan paling penting akidah. Akidah yang berasaskan kepada tauhid, menjauhi hal-hal syirik dan kufur, menjauhi daripada hal-hal khurafat, hal-hal tahyul. Ini adalah ini yang disebut dalam disebutkan oleh penulis tadi, modal. Ini asas kita. Ya, perkara paling bernilai bagi kita di dunia yang kita akan bawa ke akhirat. Lebih-lebih lagi, kata Syekh Abdul Razak, pada zaman kita yang berlaku padanya banyak ujian kepada manusia, umpama curahan hujan, dan terbuka luas segala pintu syubhat dan syahwat. Ditambah lagi dengan munculnya peranti-peranti baharu, alat-alat, ya, alat-alat teknologi canggih, handphone, komputer, sekarang ada tablet, macam-macam. Laman-laman sesawang yang meragukan, aplikasi-aplikasi, program-program yang menyeleweng. Ini nak mengatakan bahawa kita hidup di zaman yang penuh dengan cubaan dan dugaan yang jauh mengatasi, ya, zaman-zaman sebelum ini. Ya. Dengan bertambah cubaan-cubaan itu, umpama curahan hujan, hujan yang turun lebat, setiap titik tu, ya, disusuli dengan banyak titisan-titisan hujan yang turun dengan secara bertalu-talu, dengan lebat. Umpama, ya, titisan hujan, ya, hujan yang turun dengan lebat ini adalah apa yang diibaratkan dengan hal-hal syubhat dan hal-hal syahwat, di mana pintu-pintu syubhat dan syahwat terbuka luas. Pada hari ini, contohnya lah, banyak sahaja kumpulan-kumpulan sesat, hampir sahaja, dan sesiapa boleh saja ikut suka hatilah nak masuk mana, pertubuhan mana, kumpulan mana yang menyeleweng, terbuka luas. Demikian juga benda-benda yang haram, terbuka luas. Arak, sebagainya boleh beli kat kedai je. Subhanallah, ya. Semoga Allah memelihara kita semua daripada hal-hal syubhat dan syahwat. Dan lebih-lebih lagi kalau mereka yang tinggal di negara-negara kafir, lagi dahsyat. Subhanallah, betapa kadang-kadang sebahagian umat Islam lalai. Mereka yang teruja dan bersungguh-sungguh nak pergi ke negara kafir, sedangkan negara kafir adalah tempat di mana berpusatnya segala hal-hal syubhat dan hal-hal syahwat yang dijaja secara terbuka dan dengan segala macam tarikan dan sebagainya. Ini keadaan yang sangat bahaya. Tetapi kita dapati, ya, manusia berlumba-lumba untuk mendatangi, ya, tempat-tempat ini untuk pergi ke negara kafir dan sebagainya. Sedangkan bagi seorang Muslim, hal-hal seperti ini semestinya akan menakutkan dia, semestinya akan membuatkan dia menjaga diri dia dan sedaya upaya menjauhkan diri daripadanya. Jauh sekali daripada dia nak mendekatinya, dia akan sedaya upaya menjauhinya. Ya. Dan tak kurang bahayanya dengan adanya, ya, dengan adanya orang kata apa, alatan-alatan elektronik, ya. Pada hari ini barangkali seorang itu tak perlu keluar rumah untuk dia mendatangi tempat-tempat yang tak sepatutnya. Cukup dengan dia ada handphone, ya, ada telefon bimbit, ya, telefon pintar, untuk dia, ya, membuka laman-laman sesawang dan sebagainya, untuk dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang tak sepatutnya, dengan dia ada di rumah tanpa dia perlu keluar rumah. Ini semua menunjukkan, ya, keadaan yang bahaya, ya, sehingga mengheret ramai orang kepada kesesatan serta memalingkan mereka daripada hidayah. Hanya kepada Allah jua kita memohon
keselamatan. Ya. Jadi demikian tadi perbahasan prinsip yang ke-6 dalam kitab 10 prinsip penyucian jiwa karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah. Dan baik, saya kira tuan-tuan dan puan-puan, sampai di situ sahaja untuk kita perbahasan kita pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi, kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.